Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama dapat bersua di atas talian. Yang pertama sekali, cikgu harap semua dapat memberikan perhatian kepada bahan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan untuk makluman semua, ini adalah kelas Bahasa Melayu tingkatan 4 Imam Nafiq. Jadi topik yang kita ingin ulas disebabkan semua sedia maklum bahawa kita melalui satu fasa yang mencabar. Jadi pada hari ini pun ataupun kalau kita ambil maklum apa yang berlaku pada hari semalam, satu kejadian yang sangat mendukacitakan apabila dua orang seorang yang helikopter yang terhempas di Melawati, yang mana yang terlibat dalam kes tersebut secara umumnya adalah seorang guru dan seorang anak murid. Okey, maknanya guru tersebut tenaga pengajar dan yang seorang lagi tu Irfan, tak salah saya arwah Irfan tu adalah pelajar. Dia sedang membuat sesi untuk dapatkan lesen terbangkan heli lah. Okay, jadi kita faham situasi yang berlaku. Jadi itu adalah satu, orang kata ada sesuatu lah hikmah di sebalik kejadian tersebut. Semoga kita semua mengambil iktibar lah daripada kejadian tersebut. Dan di peringkat kita juga, di peringkat As-Sofa juga, kita telah melalui satu fasa yang betul-betul mencabar. Semua maklum, semua dapat seorang sikit. Kalau tak dapat banyak apa seorang sikit, ataupun kita di-attachkan ataupun kita ditempatkan di tempat-tempat yang berkenaan. Ada yang di hospital, ada di pusat kuarantin, dan ada yang dipindah-pindahkan daripada Rembau ke Port Dickson, daripada HTJ ke Port Dickson. Jadi semua ini adalah ujian yang maha hebat kepada kita untuk sama-sama kita ambil sebahagian daripada hikmah yang cuba Allah nak sampaikan tetapi dalam bentuk yang sangat mencabar. Okey, jadi saya harap antum semua masih dapat mendengar suara saya. Kalau ada masalah, kena usahakanlah cari jalan macam mana nak atasi perkara tersebut sebab kita dah live sekarang ni. Okey, jadi saya akan kongsikan share screen apa yang kita nak lihat pada hari ini. Okey, saya harap antum semua nampak apa yang cuba saya nak highlightkan di sini. Okey. Semua dapat tengok Dapat. Dapat Okey, baik. Dapat je, dapat. Alhamdulillah. Jadi kita pada hari ini saya membawa kepada kelas kalau SPM dia kertas 2 kertas 2 bahagian 1 iaitu bahan ransangan. Okey, karangan bahan ransangan. Jadi sekiranya antum ada kertas, pen, boleh catat. Kalau tak ada, kita tawakal ala Allah. Gunakan minda kita yang hebat ni untuk kita capture apa sahaja yang saya nak kongsikan. Baik, pertama sekali kita nak melihat kepada cabaran semasa dan langkah praktikal menghadapi COVID-19. Mengapa saya pilih bahan ini? Sebab bahan ini sangat bertepatan dengan kluster Sofi yang melanda As-Sofa Senawang. Siapa? Kita lah. Okey. Yang kuarantin tu rugilah setakat kuarantinnya. Kamu tak rasa cabaran berada di hospital hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang pergi hospital saja yang dapat rasa ujian dan cabaran yang sangat maha hebat lah. Saya juga menghadapi ujian yang sangat mencabar dalam COVID-19 ni. Apabila saya ditempatkan di bilik isolasi yang tidak ada, yang gelap, bukan gelap, maknanya yang duduknya keliling tu kita tak nampak apa berlaku kat luar.
Selama 2 hari saya terperap dalam bilik yang saya tak nampak apa dunia luar berlaku. Yang saya nampak pesakit lain dan doktor dan nurse keluar masuk. Apabila saya dipindahkan ke ward biasa, barulah saya nampak muka budak-budak sofa. Okey, jadi mungkin saya punya dugaan lain lah. Sebenarnya saya ada juga ditimpa dengan kecederaan di jari dan saya harap semua yang melalui peristiwa COVID ni kamu dapat mengambil sesuatu daripadanya. Okay. Jadi kita tidak ada nak menyalahkan mana-mana pihak, kita tidak ada nak menyalahkan pelajar-pelajar tingkatan 4 atas COVID yang berlaku dekat kluster kita. Semuanya adalah ada hikmah lah di sebaliknya. Jadi jangan terasa rendah diri ke apa, tak ada. Kita tak simpan pun dalam hati. Okay. Jadi mungkin gambar ni tak berapa nak jelas sangat. Kamu tengok mungkin tak berapa terang. Okay. Jadi yang saya nak kita bincang pada hari ini berdasarkan bahan rancangan yang saya bagi, ini adalah gambar pertama. Jadi boleh buka kamu punya mic tu. Mic boleh buka jika saya mohon daripada ramai-ramai pelajar yang ada dalam ni. Awak sebut nama dan awak beritahu saya apa yang awak faham dengan gambar pertama ini. Saya buka kepada mana-mana yang nak beri cadangan ataupun nak beri pandangan terhadap gambar yang pertama ini. Silakan. Siapa tu? Siapa yang bercakap tu? Alawi nak cuba Alawi? Gambar pertama. Saya tak faham apa yang sampainya ni. Daripada gambar ini apa yang kamu boleh bincangkan? Situasi COVID sekarang yang makin naik. Yang dulu kesnya hanya 16, sekarang sudah tercapai angka. Betul pandai. Sebab apa yang kamu nampak tu? Apa kamu nampak dekat gambar tu? 16 ada kes. Satu idea dekat situ. Jumlah mangsa. Jumlah mangsa. Perasan tak bawah perkataan COVID-19 ada dikemas kini 19 Ogos. Yang ni. Ni dia. Ni clue dia. Okay, betul apa yang Alawi beritahu tadi. Maknanya sebelum ini kes baharu memang kecil. Jumlah dia kecil saja. Tapi lately ni di saat-saat selepas dalam 1-2 minggu ni kes kita mencapai 3 angka dan sehingga mencecah 4 angka. Dan paling tinggi yang baru-baru ni adalah 1,700 kes. Okey, jadi itu adalah satu perkara yang sangat kita ambil langkah berhati-hati lah. Okey. Jadi apa idea yang saya nak tadi? Okey, berjaya kamu tampilkan. Okey, baik. Gambar yang kedua ini. Siapa boleh beri komen? Daniel Hakim? Ya, saya. Apa nak komen dengan gambar ini? Tahu tak lah Datu kat mana? Datu Sabah. Sabah, okey. Apa yang kamu nak cerita tentang Sabah? Berkuasa. Paling banyak ni. Kes. Okey. Maknanya berapa jumlah kes yang awak ingat-ingat Sabah ni? 700. Oh, sikit tu. Sabah kes dia boleh mencecah sehingga yang paling terkejut itu Zanul masuk. Alhamdulillah. Apa tu yang Sabah? Allahu Akbar, baru nak ni. Masuk seorang-seorang. Oh, Darian.
Abang masuk. Abang kawasan masuk. Okey, betul apa yang Hakim beritahu tadi, Sabah mencatat kes yang banyak. Dan kalau kita lihat secara hariannya, kes kat Sabah ni dia mencecah 60 hingga 70% secara hariannya daripada jumlah kes baharu harian. Katakan kita ada 1000 kes, maknanya 600 kes adalah dari Sabah. 60%. Itu yang berlaku. Ada sekali tu 1007, Sabah saja 1200. Maknanya 600 tempat-tempat lain. Jadi kita kena bersolidariti lah untuk Sabah ni, kesian Jadi kita pun ada abang kita kat sana, Isyad pun di Sabah, kita harap dia bertabahlah di Sabah. Okey. Baik. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Baik. Gambar siapa boleh padam yang tu siapa yang conteng ni tadi ni Ya, masih main alih-alih jap. Boleh alih tak? Sama lah. Okey. Baik. Kita dah kelas mula pun orang WhatsApp. Macam mana saya nak jawab WhatsApp? Okey. Sekarang ni saya... Siapa tu? Siapa yang handsome tu? Bagi tahu kawan-kawan siapa yang lewat masuk tu masuk je lah. Tak ada nak halang-halang dah. Siapa lewat tu masuk je. Nafid raise hand apa sebab? Nak cuba jawab Nafid nak jawab gambar ketiga ni. Apa yang kamu nampak dengan gambar ketiga ni? Nafid. Ni siapa? Apa nak khabar dekat ni? Ni siapa nak komen tentang gambar yang ketiga ni? Gambar pecah-pecah sikit. Ada perkataan suka. Akif nak cuba jawab, Akif. Gambar tadi Akif apa benda tu? Tak nampak je tu. Yelah saya tengah ber-WhatsApp ni. Aduh, jap. Ada kawan ni siapa ni muka ni? Carol lah, siapa tak. Jap. Okey. Gambar ni Nampak tak? Dia ada tulis perkataan sukarelawan. Apa yang boleh kamu kaitkan dengan sukarelawan? Dengan COVID ni? Bantu masa COVID. Apa dia? Hantu COVID? Membantu. Jawapan kau senang betul hidup Okey. Membantu. Yalah, memanglah perkataan sukarelawan tu membantu, tapi dalam konteks ayat ini dia memberitahu bahawa netizen kita rakyat Malaysia sendiri perlulah ada sifat sukarelawan ataupun bantu-membantu antara satu sama lain. Bukan saja sifat sukarelawan ini disebabkan COVID ni di tempat fasiliti kemudahan KKM ni, bukan semata-mata dekat KKM ni, tetapi sukarelawan tu perlu kita perbesarkan skop dia dengan cara kita kita menyumbangkan tenaga kita di tempat-tempat yang diperlukan. Contohnya kalau kita boleh jadi sukarelawan JKM, maknanya kita bersama JKM untuk menghantar bekalan-bekalan makanan kepada rumah-rumah yang terjejas, rumah-rumah yang dikuarantin dan sebagainya. Begitu juga sukarelawan di masjid. Okay, kita tahu di masjid mereka ada SOP yang ketat. Mereka ada SOP yang ketat untuk solat dan sebagainya. Jadi kita berikan tenaga kita, sukarelawan kita untuk membantu perjalanan SOP di masjid. Okey, itu masjid bolehlah, tempat-tempat sosial. Kalau dekat pasar tani ke apa, tak adalah kita nak terlibat sebab diorang dah ada pegawai yang terbabit. Okey, itu adalah gambar ataupun daripada gambar yang ketiga ni. Okey. Yang keempat. Okey. Baik, siapa nak komen tentang gambar yang seterusnya ini?
Haziq. Haziq mungkin nak beri pendapat tentang gambar seterusnya. Pesanan. Ha? Pesanan? Pesanan, yelah apa benda yang dipesan Suruh duduk rumah. Ya, duduk rumah. Apa sebab kita diminta untuk duduk rumah? Untuk untuk main game? Menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan. Ingat untuk main game tadi. Okay. Yalah, untunglah. Okey, baik. Terima kasih Haziq. Okey, kita dia memberi kita maklumat pesanan supaya kita kekal duduk di rumah. Bak kata Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia KKM Tan Sri Dato' Nur Hisham bin Abdullah, walaupun bin Abdullah bukan abang saya. Okey, jadi beliau setiap kali beliau mengadakan siaran langsung laporan COVID harian, dia sentiasa berpesan supaya kita kekal untuk duduk di rumah dan kita hanya keluar jika ada urusan penting. Ini supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 kerana menurut beliau juga COVID-19 ini telah berada dalam komuniti. Dah berada dalam komuniti. Kalau sebelum ni dia di penjara Sabah, tapi sekarang dia dah meluas. Dia dah berada di mana-mana dalam Malaysia ni, COVID ni, sebab yang bawa tu adalah manusia. Okey. Dia bukan disebabkan oleh faktor binatang, dia adalah faktor manusia. Jadi kita tak dapat nak elak, jadi kita mesti kekal duduk di rumah dan hanya keluar jika ada nak beli barang keperluan, barang basah, barang kering untuk masak dan sebagainya. Jika tidak, tak perlu kita nak keluar daripada rumah. Lebih baik kita secure, lebih baik kita selamatkan keluarga kita daripada kita sibuk nak jaga orang. Last kali kita dapat, orang dapat, habis sesebuah kawasan. Okay, terima kasih Haziq. Lift ni siapa Lift? Hilang dah. Tadi ada Nakoi siapa? Naki. Ni Nakoi ni siapa? Saya. Naki Yudin Naki Yudin Hafiz Quran tu Dah senyap. Ya. Okey. Nakoi pun Nakoi lah. Apa yang Nakoi boleh ceritakan dengan gambar kita yang kelima ini? Jauhi stigma, pandangan negatif terhadap pesakit dan keluarga. Apa maksud dia? Pandangan negatif terhadap pesakit dan keluarga. Benda. Dia ada bagi clue dekat situ, dia ada bagi pembayang. Jangan fitnah orang. Oh, okey. Jangan fitnah orang, betul lah tu kan. Lagi? Kan betul jangan fitnah orang kan. Jangan buat cerita. Jangan bawa cerita. Kalau tak tahu benda tu betul atau salah, lebih baik kita senyap daripada sekarang kalau kita kata kita buka cerita. Jangan reka cerita. Yelah. Okey, baik. Itu semua gambar-gambar yang saya dah tampilkan. Jadi perkara pokok dalam kita punya kelas pada hari ini nak ceritakan tentang isu semasa tentang COVID ni. Jadi apa yang berlaku sekarang semalam satu pengumuman penting telah pun diberitahu oleh Okey, boleh buka semua video muka kamu. On video.
Mana aku nak buat ni? Buat je lah, tekan tu yang ada gambar video kena palang tu. On video. Okay. Darian. Darian dah putih. Saya memang putih ingat. Oh, ya Allah. Masya Aduh, Allah. Masya Allah. Terkejut weh. Wah, Saya memang putih. shining. Okey, baik. Allah. Masya Allah. Itulah hikmah COVID kita boleh jadi putih. Betul. Allah Alawi. Terlampau putih lagi. Alawi dah pucat dah tu. Okey, alhamdulillah. Apa tadi? Okey. Baik, jangan tutup video Bila masa nanti saya nak snap gambar. Okey, baik. Yang tadi yang saya beritahu tentang ni pun kejap lagi ni memang Zoom akan matikan kita jadi kita layan je lah, dia mati nanti kita hidup kalau dia balik. Bukannya susah pun. Kan? Apa tadi nak khabar? Okey, pengumuman penting daripada Menteri Pendidikan Malaysia pada hari semalam. Pada hari semalam Menteri dah buat pengumuman yang sangat penting dan saya menjangkakan satu Malaysia pelajar-pelajar melompat gembira. Melompat yang saya tak tahu nak khabar macam mana, melompat ke tak melompat ke, tapi bagi saya bukan melompat, saya memang terduduklah dengan pengumuman daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bahawasanya sekolah akan ditutup sehingga hujung tahun dan kemudian akan dibuka semula untuk pelajar tingkatan 1, 4 dan 5 pada 20 hari bulan 1 2021. Manakala SPM akan ditunda kepada lagi 10 minit. SPM akan ditunda pada 22 Februari 2021. Jadi dia sebenarnya worst. Yang saya boleh beritahu, worst ni bahasa Inggerisnya bahasa Melayu apa worst Teruk. Teruk sebab benda ni mengganggu perancangan sekolah terutamanya untuk kita melangsungkan peperiksaan akhir tahun secara bersemuka. Mungkin kita perlu bertukar kepada platform digital. Jadi benda tu memberi tekanan kepada pengurusan sekolah lah, terutama saya lah. Jadi secara tuntas juga dia mengganggu persiapan antum untuk SPM 2021. Tapi insyaAllah kita akan segera untuk bertindak balas terhadap apa sahaja maklumat-maklumat terbaru yang dikongsikan oleh pihak KPM dan juga pihak sekolah akan ikhtiar mencari jalan untuk mengatasi perkara ini. Jadi pelajar semua mestilah kekal untuk terus mengikuti kelas-kelas online ini walaupun masanya pendek saja 1 jam, tetapi dia kalau kita melihat dari pelbagai perspektif kita akan dapat input yang sebaiknya lah. Faris, Faris yang mana? Oi Naki, Nakoi, lapar ke apa? Baik. Jadi kepada yang belum buka video tu, cikgu mohon kamu buka video supaya cikgu boleh Alhamdulillah Daniel Hakim, Masya Allah. Dia main-main pula jangan COVID tu datang dan balik kan. Kau buka. Saya suruh COVID tu kacau kau kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ambil kehadiran dulu 15.
Saya pun buat masa ni memang menghadapi masalah sebab jari saya berbalut lagi berbungkus. Jadi baik, kita dah bincang tentang 5 gambar tadi. Ya. Sorry. Saya tak tahu masalah pagi ni sesama pula. Sesama banyak kali ni rezeki nak masuk. Okey. Baik, tadi kalau kita beritahu tentang bahan rangsangan ni, untuk kertas tersebut kamu perlu berapa 200 ke 250 patah perkataan. Betul kan? Untuk kertas bahan rangsangan ni. Tetapi disebabkan kita dalam keadaan kelas online ni, maka tidaklah saya nak suruh kamu buat sehingga 200 ke 250. Cukup sekadar kamu beri saya 3, maknanya 1, 2, 3, 4, 5 perenggan, tapi hasilkan maknanya dia punya kepala dia, ekor dia dah 2. Maknanya 3 isi. 3 isi ni boleh ambil daripada gambar-gambar tadi, ataupun kamu lihat, buat bacaan, ataupun kamu tonton semua bahan-bahan internet berkaitan. Sebab saya akan selepas tamat sesi ini, saya akan beri kamu masa untuk menjawab by hand, menulis dekat atas kertas ke, ataupun kalau kamu nak type terus ke email pun boleh. Kamu ambil email cikgu ni, mhelmi seg, dekat chat cikgu letak dekat chat. Okey. Itu adalah email cikgu. Maknanya kalau kamu malas nak tulis-tulis dekat tempat lain, kamu terus dalam email je type. Okey. Dekat phone ke apa ke. Boleh ni. Kalau kamu nak hantar dekat email, lebih baiklah tersimpan rapi kat situ. Kalau kamu WhatsApp memang hilang. Saya WhatsApp ni saya selalu refresh, buang apa yang saya tak nak. Jadi nanti saya akan buang dengan kamu punya maklumat nanti. Okey. Kimi Mirul baru masuk. Okey. Ya, baik, arahan cikgu adalah berdasarkan gambar-gambar petikan berkaitan dengan COVID-19, bincangkan tiga isu berkaitan COVID-19. Okey, 3 isu berkaitan COVID-19 yang boleh kamu tulis tentang apakah cabaran semasa COVID-19. Yang kedua, apakah langkah untuk mengatasi COVID-19, dan yang ketiga, apakah cabaran di sekolah semasa COVID-19. Okey. 3 isi ni, sekejap saya type. 1, cabaran Malaysia. Yang kedua, langkah menghadapi COVID di Malaysia. Makna 2 yang berkaitan isu yang besar. Dan yang ketiga, isi yang ketiga adalah cabaran sekolah. Cabaran belajar secara atas talian. Awak masukkan ke 3 isi. Makna pendahuluan, lepas tu isi 1, isi 2, isi 3, kemudian penutup. Okay. Panjangnya yang paling panjang 150 cukup? 150 cukup tak? Cukup. Alhamdulillah. Kalau nak banyak saya bagi 250. Okey. Ringkas saja. Ni karangan cikgu buat. Buat karangan. Karangan bahan rangsangan. Siapa yang dah masuk awal tadi, kamu nampaklah gambar-gambar yang saya share tadi kan? Tajuk apa? COVID tentang COVID. Semua je tentang COVID. Sekejap. Tangan tu dia macam mana? Fakta ke apa? Ada sikit lah, tulang tu patah sikit.
Tapi very minor lah, tak sampai berapa mm je. Mana kau punya? Okey. Buka video sekejap. Kan pengetua tanya mana muka korang. Buka video sekejap. Tinggal 2 minit bang, cepat buka video. Buka video sekejap. Faris, Arif, Zainul, Danish Firhan, Nafid, Wan Danish, Imran, buka video sekejap. Cikgu, yang 3 point yang cikgu bagi ni pilih antara satu ke ambil 3-3? Ambil 3-3 sekali. Oh. Sekarang kau ambil satu lagi penat, lagi parah nak cari isi. Okay. Oh ya, cahaya. Berapa perenggan cikgu? 5. Isi pendahuluan, isi 1, ikut tu isi 1 cabaran Malaysia, isi 2 langkah COVID, isi 3 cabaran belajar atas talian. Cabaran belajar secara atas talian. Lepas tu penutup. 5 saja. Apa cikgu mula-mula? Cabaran apa? Cabaran Malaysia Dekat mesej tu. Tengoklah Dekat mesej chat. tu. dekat chat room tu ada. Tak apa ni Oh, cikgu tak copy ada. paste masuk dekat tu juga. Dekat dalam tu sekarang. Copy. Okay, tinggal lagi 1 minit. Selepas ni kamu buat terus, jangan tunggu lengah-lengah masa. Nanti dah siap terus email kepada email cikgu. Email lah senang. Kalau email kalau kamu tak ada tu, Helmi tak dapat masuk sebab dia memang tak ada fasiliti telefon. Telefon ada tapi tak boleh Zoom. Okay. Ayah dia beritahu lah. Okay. Jadi sebentar lagi akan ditamatkan sesi ini. Terus buat, cukup waktu jam 10 submit semua tugasan. Okay, submit tugasan iaitu bahan rangsangan. Isi-isi saya dah bagi, nanti saya masukkan juga dekat dalam WhatsApp. Hantar hari ni kerja tu 150 pendek sangat tu. Kamu boleh je buka dekat internet ke apa kau bahan-bahan COVID ni. COVID ni belum orang tak pernah tulis lagi tapi dia banyak